Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak yang mengikuti pembelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 3 pada hari ini. Baik, seperti biasa saya Cikgu Muhammad Jabal Nur bin Pari, boleh panggil saya Cikgu Jabal, akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 3. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baiklah. Hari ini kita akan melihat unit 11 iaitu jaga diri sihat emosi. Okey, yang mana unit 11 ini terdapat pada muka surat 65 dalam buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 3. Okey, yang ada buku teks boleh lihat buku teks, yang tiada buku teks bolehlah melihat buku teks digital yang cikgu telah sediakan pada link di bawah, okey, di description. Okey, baiklah. Dalam topik jaga diri sihat emosi ini, kita akan mengenal apakah itu pendidikan reproduktif dan sosial. Okey, pendidikan reproduktif dan sosial ataupun PEERS yang terdiri daripada 7 aspek. Okey, semuanya ada 7 aspek. 7 aspek iaitu pertama sekali kesihatan diri dan reproduktif, kedua penyalahgunaan bahan, yang ketiga, pengurusan mental dan emosi. Yang keempat, berkenaan dengan kekeluargaan. Yang kelima, berkenaan dengan perhubungan. Yang keenam, pencegahan penyakit. Dan yang terakhir, tentang keselamatan. Okey, kita akan lihat topik ini sepanjang tahun ini kita akan belajar berkenaan dengan 7. Okey, 7 aspek yang terdapat dalam pendidikan reproduktif dan sosial ataupun PEERS. Okey, seterusnya pada hari ini kita akan melihat tiga topik utama yang terdapat di dalam unit 11 jaga diri sihat emosi, iaitu pertama sekali di atas ni kenali diri. Okey, kita akan mengenal tentang anggota tubuh badan kita. Seterusnya yang kedua, selamatkan maruah. Okey. Dan topik yang ketiga, bertindak cepat. Apa yang perlu kita lakukan sekiranya sesuatu berlaku kepada diri kita. Okey? Next. Okey, kita akan melihat tajuk pertama iaitu kenali diri. Okey, kita perlu mengenal diri kita, terutama sekali anggota badan kita. Okey, anggota badan kita lah kepala, tangan, jari, perut, kaki. Itu anggota badan. Tetapi tahukah anda, pada anggota badan kita ini terdapat anggota-anggota yang kita kategorikan sebagai anggota seksual. Okey, anggota seksual. Baik, apa itu anggota seksual? Mari kita lihat. Okey, antara anggota-anggota seksual pada tubuh badan kita, yang pertama sekali ialah bibir. Bibir ni ialah salah satu daripada anggota seksual yang terdapat pada tubuh badan kita. Yang kedua ialah dada kita. Okey, bahagian dada. Okey, ataupun bagi perempuan payudara. Ini ialah anggota seksual yang kedua. Yang ketiga ialah alat genital. Apa tu alat genital? Alat genital ialah alat kemaluan ataupun alat sulit. Bagi lelaki, alat genital disebut sebagai zakar. Manakala bagi perempuan, alat genital disebut sebagai faraj. Seterusnya, selepas alat genital, apa lagi anggota seksual pada tubuh badan kita? Di belakang ni, bahagian belakang, punggung kita. Seterusnya ialah lubang dubur kita. Okey, ini semua adalah anggota seksual yang terdapat pada tubuh badan kita. Okey, cikgu ulang balik. Yang pertama sekali apa dia? Bibir. Yang kedua, dada ataupun payudara bagi perempuan. Seterusnya, alat genital ataupun alat kemaluan atau alat sulit, iaitu zakar bagi lelaki, manakala faraj bagi perempuan.
Seterusnya ialah punggung dan juga dubur. Okey. Baik. Anggota seksual ini perlu untuk kita lindungi. Alright? Kita perlu melindungi anggota seksual kita. Kenapa? Kerana anggota seksual tubuh badan kita ini ialah melambangkan kehormatan dan maruah diri kita. Okey? Melambangkan kehormatan dan maruah diri kita. So, kita kena jaga dengan sebaik-baiknya. Kita kena perlu melindungi, kita perlu mempertahankan anggota seksual kita ini daripada dilakukan tidak patutnya. Okey, baik. Kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama sekali ialah kita tidak boleh membenarkan sesiapa pun untuk menyentuh anggota seksual kita. Okey, ulang sekali. Kita tidak boleh membenarkan sesiapa pun untuk menyentuh anggota seksual kita. Faham? Sesiapa pun tak boleh sentuh bibir kita sesuka hati, dada kita sesuka hati, punggung tak boleh. Walaupun dengan niat bergurau. Bergurau, bermain-main tak boleh. Faham? Terutama sekali yang bukan anggota ahli keluarga kita. Okey, seterusnya kita tidak boleh membiarkan sesiapa pun untuk melihat anggota seksual kita. Okey, kita tidak boleh membenarkan sesiapa pun untuk melihat anggota seksual kita, kecuali ada beberapa situasi yang kita boleh membenarkan. Contohnya untuk mendapatkan rawatan di hospital, kita boleh membenarkan doktor ataupun nurse untuk melihat anggota seksual kita. Sebab keadaan itu memerlukan mereka untuk melihat. Okey? Dan mungkin ibu bapa kita. Okey? Tapi selain daripada itu, tolong jangan benarkan sesiapa pun melihat anggota seksual kita. Terutama sekali di bahagian-bahagian yang bertutup dengan baju. Okey? Dada, payudara, alat genital, punggung, okey, dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tidak boleh, ini paling penting. Kita tidak boleh merakam ataupun mengambil gambar. Tidak boleh merakam dan mengambil gambar anggota seksual. Sama ada yang kita gambar ataupun kita rakam itu diri kita sendiri ataupun orang lain. Okey? Tidak boleh sama sekali. Okey? Jangan cuba-cuba merakam keadaan diri yang tidak berpakaian ataupun mengambil gambar pada diri sendiri yang tidak berpakaian kemudian diberi kepada orang lain ataupun diupload ke media sosial, diupload ke Facebook, ke Instagram, TikTok dan sebagainya. Okey, jangan sekali-kali. Seterusnya yang keempat, kita tidak boleh, okey, ataupun jangan benarkan sesiapa pun untuk memaksa kita menyentuh alat sulit ataupun alat seksual, sama ada alat seksual kita ataupun alat seksual orang lain. Okey? Faham? Jangan kita benarkan diri kita dipaksa untuk menyentuh anggota seksual di badan kita ataupun di badan orang lain. Ini memang tidak boleh. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya, ya, kita tengok lagi tajuk seterusnya, selamatkan maruah. Apa tu maruah? Maruah ini ialah kehormatan kita. Ya, kehormatan kita yang perlu kita jaga. Bukan sahaja kehormatan diri kita, bahkan juga ahli keluarga kita, ibu ayah kita. Okey, yang perlu kita selamatkan, yang perlu kita jaga, yang perlu kita pertahankan. Okey, baik. Macam mana cara untuk kita menjaga maruah kita? Okey, macam mana cara untuk kita menjaga maruah kita, terutama sekali yang melibatkan dengan anggota badan ataupun anggota seksual. Baik, yang pertama sekali, cuba lihat buku teks di muka surat 67. Okey, pertama sekali memakai pakaian yang sopan. Memakai pakaian yang sopan. Jangan kita memakai pakaian yang tidak sopan ataupun mencolok mata. Okey? Bukan menjolok mata, mencolok mata. Mata tak boleh dijolok. Yang boleh dijolok pokok mangga. Okey? Memakai pakaian yang sopan.
Pakaian sopan, apa pakaian sopan? Nah, kalau dalam Islam kita diajar untuk memakai pakaian yang menutup aurat. Oke, menutup aurat. Pakaian yang sopan. Oke, baju kurung, baju yang tidak ketat, oke, dan sebagainya. Tidak mendedahkan anggota-anggota badan yang lain, oke, memakai skirt yang terlalu singkat, oke. Lelaki jangan pakai seluar pendek, ya. Bahaya zaman sekarang nih. Oke, seterusnya yang kedua, sentiasa menutup pintu bilik ketika menyalin pakaian. Ketika kita hendak tukar baju di rumah, tukar baju balik sekolah kan, mau tukar baju rumah, sentiasa tutup pintu. Jangan balik sekolah, buka baju, humban, buka seluar, humban, buka skirt, humban, semua dihumban depan pintu rumah. Sampai siap rumah terus dihumban semua. Masuk dalam bilik, tutup pintu, kemudian tukar pakaian. Oke? Ini kena ingat. Seterusnya yang ketiga, mengelak daripada melalui tempat-tempat yang sunyi seorang diri. Ini bahaya, terutama sekali perempuan. Oke? Elakkan ataupun jangan melalui tempat yang sunyi, yang tiada orang, sunyi sepi, janganlah lalu situ. Okey, jangan limpas di situ seorang diri. Jangan lalu tempat tersebut seorang diri. Okey, sekiranya tidak ada jalan lain, terpaksa juga melalui jalan itu walaupun jalan itu sempit, tempat itu sempit dan sunyi. Okey, bawalah teman. Biarlah berteman. 2 orang ataupun 3 orang ataupun ramai-ramai lagi baiklah. Yang penting jangan berseorangan. Contohnya jika di sekolah. Okey, di sekolah, rakan-rakan lain semua berada di dalam kelas. Kamu hendak ke tandas. Dalam perjalanan ke tandas tu kamu melalui tempat yang sunyi, yang sepi. Pastikan berjalan dengan cepat. Jangan terhege-hege. Okey, jangan lambat-lambat. Sebaiknya berteman. Okey, berteman 2 orang. Faham? Okey, sekarang mari kita lihat kesan sekiranya kita tidak menjaga kehormatan anggota seksual. Kesan-kesannya, apa kesan-kesan ataupun akibat daripada kita tidak menjaga kehormatan seksual kita? Baik. Yang pertama sekali ialah mendapat malu dan emosi terganggu. Okey. Bila contohlah kita ambil situasi di mana gambar kita yang tidak berpakaian terdedah di laman sosial, kita akan mengalami stres, kita akan mengalami gangguan emosi, kita akan rasa malu sangat. Okey. Seterusnya, yang kedua, kita tidak disukai rakan. Mungkin ada kawan-kawan kita yang akan mula untuk pulaukan kita, tidak kawan dengan kita, diasingkan kita di dalam kelas oleh kawan-kawan yang lain. Ini antara kesan-kesannya. Okey, sebab itu jangan sesekali mendedahkan anggota seksual ataupun anggota tubuh badan kita yang tidak bertutup dengan sopan ke laman sosial ataupun viralkan di mana-mana. Okey. Dan yang ketiga ialah maruah keluarga tercalar. Apa tu maruah keluarga tercalar? Ahli keluarga kita akan turut sama menanggung malu. Malu. Ibu, terutama sekali ibu dan ayah kita, mereka malu dengan kita. Okey, malu tengok kita bergelek-gelek di TikTok. Malu. Ibu bapa kita tengok, ish anakku. Sedih ibu bapa kita ya. So jangan main TikTok. TikTok, Bigo Live, semua ni jangan kita gunakan aplikasi-aplikasi ini ke arah benda-benda yang tidak bermanfaat. Okey, boleh gunakan aplikasi ini tetapi untuk benda yang bermanfaat. Jangan gunakan aplikasi-aplikasi ini, TikTok, Bigo Live, Instagram, YouTube. Jangan gunakan aplikasi-aplikasi media sosial ini ke arah benda yang tidak baik. Gunakan ke arah benda yang baik. Bercerita tentang ilmu pelajaran, kita kongsi dengan orang. Ini benda yang baik, dapat pahala. Tapi kalau kita bergelek-gelek di TikTok, Bigo tu kan, tidak ada faedah. Tidak ada faedah, mencemarkan maruah kita, menjatuhkan kehormatan kita, terutama sekali perempuan, memberi malu kepada keluarga kita. Okey? Boleh faham ya? Ingat ya. Okey, seterusnya.
Oke, seterusnya kita lihat topik yang terakhir untuk hari ini yaitu bertindak cepat. Apa itu bertindak cepat? Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita buat sekiranya perkara-perkara yang mencemarkan maruah kita ataupun mengganggu kepribadian kita yang apabila anggota seksual kita diganggu, apa yang perlu kita buat? Kita kena bertindak segera. Kena bertindak cepat. Okey, apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali, apabila ada orang menyentuh anggota seksual kamu, okey, menyentuh anggota seksual kita, terutama sekali payudara bagi perempuan, punggung, alat genital kita, ada yang cuba untuk menyentuh, meraba, apa yang perlu kita lakukan? Jangan berdiam diri, kamu harus mempertahankan dan bertindak dengan cepat supaya perkara ini tidak akan berulang lagi. Okey. Pertama sekali apabila di sekolah, okey, sekiranya perkara itu berlaku di sekolah, contohlah rakan Anda yang berlainan jantina, okey, berlainan jantina, contohlah si becik. Si becik ni tiba si becik dengan si acuk berkawan. Okey, berkawan baik. Kemudian mereka pun bermain, bergurau-gurau. Si acuk menyentuh ataupun dia menepuk punggung si becik. Okey, so benda tu salah atau betul? Betul atau salah? Benda tu ialah salah, bukan betul. Tak boleh, okey? Tak boleh menyentuh. Walaupun bergurau ataupun bermain. Kan Cikgu Suha cakap tadi, walaupun bergurau ataupun bermain, jangan benarkan orang lain menyentuh alat seksual kamu. So, apa tindakan yang perlu kamu buat? Apa tindakan yang perlu si becik ni tadi buat? Okey? Sekiranya berlaku di sekolah, segera laporkan kepada cikgu. Okey, segera laporkan kepada guru. Sama ada guru kelas ataupun guru disiplin ataupun mana-mana guru. Faham? Jangan kamu diam-diam saja. Jangan membiarkan saja ataupun kamu pun kalau disentuh punggung kamu, kamu sentuh balik punggungnya. Tak boleh. Ya. Si acuk sentuh punggung kamu, tepuk punggung kamu, kamu pergi tepuk balik dia punya punggung. Tak boleh. Okey? Itu dua-dua salah. Faham? Okey. Dan sekiranya perkara itu pula berlaku di luar sekolah. Okey, di luar sekolah. Contohnya di rumah ataupun di bandar. Okey, ataupun di mana-mana sahajalah. Okey, segera beritahu kepada ibu bapa kamu. Okey, beritahu kepada ibu bapa kamu. Contohnya kalau di rumah kamu bermain dengan jiran, okey, di kampung, di rumah bermain dengan jiran-jiran, jiran-jiran kamu ni tersentuh, bukan tersentuh lah, sengaja menyentuh. Kalau tersentuh tu tak apa lagi. Sebab tidak sengaja. Ini sengaja. Sengaja menepuk punggung, menyentuh payudara ataupun menyentuh bibir ataupun bibir ke bibir ataupun memaksa kamu pegang tangan kamu, dia paksa pegang tangan kamu. Ini pun tidak boleh. Okey, segera laporkan kepada ibu bapa kamu. Faham? Kalau di tempat lain, berteriaklah minta tolong. Contohnya di pasar kan? Di pasar, ibu kamu bawa kamu pergi pasar ujung minggu beli sayur, beli ikan. Ibu kamu tengah sibuk beli-beli ikan, beli-beli sayur, tiba-tiba ada orang tepuk punggung kamu dari belakang. Terus berteriak. Terus ambil perhatian supaya orang dapat tangkap pesalah itu. Okey? Faham? Okey. Selain daripada menyentuh, menepuk, apa lagi yang orang akan buat yang mengganggu anggota seksual kita? Selak kain. Menyelak kain terutama sekali perempuan. Perempuan pakai skirt, pakai baju kurung. Jika ada orang yang menyelak kain, tahu selak kain? Tiba-tiba dia tarik skirt kamu, dia tarik baju kurung kamu naik ke atas. Itu namanya selak kain. Okey. Jika ada perbuatan itu berlaku, itu juga dikira sebagai gangguan seksual. Ini bahaya. Okey, ingat ya. Gangguan seksual ni menyentuh, selak kain, meraba ataupun menepuk, ini adalah satu kesalahan jenayah, ya. Satu kesalahan jenayah yang disebut sebagai mencabul. Okey? So tolong ambil berat tentang perkara-perkara ini. Faham?
Okey, baiklah. Jadi apabila perkara-perkara yang cikgu sebutkan tadi itu berlaku kepada kamu, apabila berlaku di luar daripada pengetahuan ibu bapa, ataupun berlaku di luar, di kampung ke ketika bermain, ataupun di bandar ke di mana-mana, apa yang perlu kamu lakukan? Selain daripada meminta tolong orang dewasa, ataupun memberitahu ibu bapa, apa lagi yang perlu kamu lakukan? Yang paling penting sekali ialah membuat laporan polis. Okey. Sebab apa? Seperti yang cikgu cakap tadi, perbuatan tersebut ialah satu jenayah. Meraba, memaksa, mencabul, menyelak kain. Ini semua adalah kesalahan jenayah yang sangat-sangat berat. Okey? So jangan main-main. Okey? So sekiranya anda dicabul, okey, diselak kain, diraba, disentuh, segera laporkan kepada orang yang dewasa, lebih dewasa, ibu bapa, cikgu, dan akhir sekali laporkan kepada pihak polis supaya polis boleh mengambil tindakan mengikut undang-undang. Faham? Okey? So sangat penting. Jagalah diri anda dan anda pun jangan membiarkan ataupun jangan membenarkan diri anda untuk menjadi mangsa kepada perkara-perkara tersebut. Sengaja berpakaian ketat, berpakaian yang mencolok mata. Ini sebenarnya benda-benda yang boleh mengundang orang lain untuk melakukan jenayah seksual. Okey? Menari di TikTok, di Instagram, bergelek-gelek, pakai baju ketat, mencolok mata. Ini sebenarnya perkara-perkara yang datangnya tu daripada diri kita sendiri. Kita sendiri yang mendedahkan anggota seksual kita kepada orang sehingga orang lain tergamak untuk melakukan jenayah seksual terhadap diri kita. So kita kena jaga diri kita. Okey, kita jaga kita. Kita kena jaga diri kita. Sama-sama jaga. Faham? Okey, seterusnya. Okey, baiklah, kita sudah berada di penghujung rancangan. Itulah tadi tajuk berkaitan tentang anggota seksual, okey, anggota tubuh badan kita yang perlu kita lindungi dan perlu kita jaga. Seterusnya, apakah tindakan yang perlu kita lakukan sekiranya seseorang cuba ataupun membuat perkara-perkara yang mengganggu ataupun orang kata melakukan gangguan seksual terhadap diri kita. Okey, cikgu harap mudah-mudahan perkongsian cikgu pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak di rumah dan orang awam pun boleh ya, secara khususnya, secara amnya. Okey, memberi manfaat kepada kita semua. Okey, akhir sekali daripada cikgu, jagalah diri, jaga kehormatan, jaga tingkah laku, jaga pergaulan kita. Jaga diri kita sendiri. Seterusnya, jaga kesihatan. Okey. Makan makanan yang sehat di rumah. Okey. Amalkan senaman setiap hari untuk kesihatan tubuh badan kita. Dan seterusnya, jangan ke mana-mana. Stay at home. Jangan ke mana-mana sekiranya tidak urusan. Duduk di rumah dan ulang kaji mata pelajaran. Ingat, kita masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Okey, penularan COVID-19 pada hari ini sangat membimbangkan. Okey, semalam kes di seluruh Malaysia sudah 4,000 lebih. Di Tawau ni pun sangat tinggi kesnya. So, stay at home, stay safe, stay healthy and stay strong. Okey, kita jumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Assalamualaikum.